nakal, budak-budak HIV tak ada mak bapak, saya scroll back balik. Hati saya berat. Saya kata, ya Allah ya Tuhanku, kenapa ramai orang yang nak ambil kesempatan kepada saya. Tapi saya kuatkan iman, saya kata tak apa, isi saya pergi dulu. Tapi saya datang balik, saya kata ini orang yang baik. Jadi saya nak dengar. Jadi begitu tuan-puan, kita belajar daripada setiap hidup orang ni ada kebaikan kita boleh belajar. Bila kita belajar sesuatu, saya macam Sajak cakap tadi begitu, saya selalu sebut apa yang kita selalu Datuk Alif cakap, Datin Syahidah cakap. Sebenarnya hidup kita ni, saya percaya, saya tak percaya pada kebetulan dalam hidup ni. Saya tak percaya tiba-tiba kita terjumpa semua sekali. Tapi saya percaya pertemuan, perpisahan tu Allah jadikan supaya menjadikan hidup kita ni semakin baik. Saya sendiri yang bercakap ni, supaya menjadi lebih baik. Saya selalu ingat nasihat ni sebenarnya untuk hati sendiri. Cakap yang baik ni bukan untuk orang. Saya tak pernah rasa berdakwah tu untuk orang. Menyampaikan cakap baik tu saya niat cuma semua untuk hati saya sendiri. Kat mana saya pergi pun saya pesan pada semua orang. Saya pesan sebenarnya semua untuk hati saya sendiri. Saya nak supaya, sebab mak saya selalu pesan dulu masa keluarga susah tu, umur 15 bapak saya bankrupt. Mak kerja kedai makan, gaji 200-300. Tengah buat malam, buat balik nasi goreng, share dengan ramai adik-beradik. Jadi semenjak umur 15 saya pun kata saya tak nak susahkan mak ayah saya. Di masa masuk belajar asrama, tidur atas guni kat Pakistan, tidur guni. Pernah kawan bagi alas tidur. Pernah kat Malaysia lama lah. Yang tu masa pergi sambung belajar berdakwah kat Pakistan tu, masa umur 12 tahun. Adik-adik saya tu, saya dapat je guni tu, orang bagi, saya pun simpan buat alas tidur. Lepas tu bila balik, kali pertama saya kerja berniaga-niaga pasar-pasar tu, bagi duit sikit kat mak. Satu hari tu saya masuk kat IKIM FM. Saya masuk kat IKIM tu, entah apa benda cakap petang tu, tiba ramai kenal, sikit lah, bukan kenal macam ni, jauh lah kan tu. Jadi sikit tu, tapi masa tu rezeki mencurah-curah, semua jadi cukup lah. Sebelum tu sedih, nak belanja mak sampai mata pecah pun tak ada duit. Tapi lepas tu hidup tu senang sikit. Jadi saya pada kecil memang rajin berdakwah gitu. Memang sebulan, 2 bulan saya pergi kampung asli semua sekali. Jadi bila saya dapat tu, tapi satu hari saya tengah berdakwah, adik saya beritahu mak saya sakit kat hospital teruk. Saya pun nak balik, mak saya telefon. Mak saya kata, sudahkan program tu nanti balik. Saya kata, kenapa mak? Kalau Ibik balik, mak saya kata, mak tak maafkan Ibik, Ibik anak derhaka. Mak saya kata, kenapa mak? Dulu ada orang sayang keluarga kita, dakwah keluarga kita, doakan keluarga kita. Sekarang kita kena doakan orang lain, sayang orang lain. Sebab tu saya jumpa siapa pun, saya memang tak pernah, takkan benci orang, takkan marah orang, takkan pandang buruk kat orang. Sebab saya tahu keluarga saya macam mana dulu. Keluarga saya dulu tak kenal Tuhan, ada orang sayang keluarga kita. Jadi, lepas tu, bila macam tu, saya pun mula ni, dan saya pun teruskan dakwah. Tiba-tiba mak saya call, apa adik saya call, begitu mak saya dah teruk, saya sampai ke hospital sejam sebelum dia meninggal. Jadi saya sampai doa-doa, mak saya dah meninggal. Saya tak sempat. Itu sampai sekarang, antara pesanan mak saya pada saya, pesan kat adik-beradik saya, beritahu kat Ibik, esok masa dah senang, jangan lupa, jangan tinggalkan buat dakwah ni. Bukan maksud senang lah, banding dulu lah, senang daripada dulu. Jadi jangan tinggalkan dakwah ni. Sebab tu, saya faham, Islam ni, jumpa semua orang, kita kena rasa sayang, doakan orang. Tapi benda dah lama dah, tak tahu semenjak bila. Dulu orang Islam ni, orang teringin jadi keluarga kita. Orang masuk Islam ni ramai-ramai, tapi sekarang orang tak teringin. Sebab orang Islam ni kurang akhlak, termasuk saya sendiri. Kita suka cakap yang bukan-bukan, cakap yang tak baik, kita hina, kata orang lain. Sebenarnya Islam dengan doa, yang beri hidayah ni Allah. Yang azab orang ni pun Allah, bukan kita. Kita pula nak azab orang semua sekali kan. Siapa kita nak azab orang? Kita kerja doa ke orang. Nabi-Nabi dulu Allah nak turun azab, Nabi-Nabi dulu nangis, ya Allah jangan turunkan azab Nabi-Nabi, orang yang Allah sayang. Nabi Muhammad masa pergi Taif, kena baling batu 10 km berdarah. Nabi kata, ya Allah saya yang salah, saya berdosa, ya Allah Nabi kata, aku mengadu kekurangan dan kedaifan aku pada engkau. Takkan Nabi buat dakwah tu kurang. Tapi masih dia kata, saya kurang, saya tak pandai, saya tak reti. Orang tu yang buat jahat kat dia. Nabi doa kami. Nabi kata, ya Allah, kalau mereka tak dapat hidayah, berilah pada anak cucu mereka hidayah. Nabi merayu lagi. Seolah tolong, ya Allah, macam mana pun tolong, beri mereka hidayah. Jadi, ini yang kita nak wujudkan dalam masyarakat kita. Tugas kita cuma menyampaikan. Dan yang beri hidayah, memberi siapa-siapa kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sebab tu, kita kena rasa sayang pada semua orang. Doakan semua orang. Saya doakan Datuk Alif sihat sentiasa bersama Datin Syahidah, bahagia dunia akhirat. Facebook kan, bahagia. Tak ada orang komen. Bahagia ada. Nanti penuh. Bahagia sampai syurga. Orang tanya apa? Ida. Anak soleh-solehah yang baik-baik. Ida orang tanya apa? Halih bukakan. Dekat mana ni? Oh, saya kat mana? Saya sekarang ni dekat rumah Sajat.
Ustaz tak cakap sajak cantik-cantik. Memang sajak cantik sungguh pakai tudung. Mula-mula datang Ingat daripada mula saya nampak cantik tadi. Masya Allah. Lagi jangan apa. Ustaz tak peluk ke? Tak, ini saya tak peluk. Sebab sajak pakai tudung takkan saya nak peluk. Kan terkejut isteri saya kat rumah. Siapa pula dia peluk tu kan? Apa dia? Masya Allah. Dia nak cakap. Masya Allah. Dia nak cakap. Sajak, saya sebenarnya seronok jumpa semua ini. Sebab Saya gembira, saya dapat apa? Selama saya sangka baik. Pada semua orang saya sangka baik. Orang selalu tag saya dekat mana-mana, dekat Datuk ke, dekat Sajat ke, dekat hari-hari orang tag saya. Orang tag. Saya baca, tapi saya ni tahu, saya punya prinsip dalam hati saya. Saya tahu semua orang yang baik walaupun saya tak pernah jumpa. So bila saya jumpa ini memang orang baik-baik. Setiap orang ada kelemahan. Saya beritahu tuan-tuan betul. Yang haram tu haram, yang halal tu halal. tak boleh. Yang halal tu tak akan jadi haram, haram tak jadi halal. Tapi yang penting ialah apa usaha kita yang kita buat. Apa usaha kita. Maksudnya kita doakan orang, kita bantu orang lain, beri galakan. Kita buat dakwah ni, tiba-tiba kita orang tak dengar, kita pula makin hamun lagi, teruk lagi. Jadi siapa yang berdakwah kat siapa kan? Ilmu belajar siang malam, tiba orang maki kita ada ilmu maki semula je. Tapi Patut- saya patut. maki balik. Datuk tak apalah, Datuk nampak garang sikit. Tak, ni orang yang nak buat dakwah, ni orang buat dakwah kan. Kita dakwah orang, benda baik. Tiba orang maki kita boleh bagi bahan marah balik, geram kan, kiamat. Orang semua jadi kita doa sampai bila semua orang baik. Jadi kita belajar doakan yang baik. Baik, Sajat cakap apa tadi Okay. Yang sajak selama ni lah, yang banyak sajak pendam sekarang ni. Kebanyakan netizen ni terlalu resah dengan status sajak apa semua. Macam sajak sedia maklumkan, ya, sajak pun pernah bagi tahu kat mereka di luar sana siapa status sajak sekarang ni. Tapi kadang ada orang tanya, status sajak ni nanti kalau mati macam mana? Kubur tu macam mana, siapa nak mandikan? Sampai sajak rasa tak perlu dah nak risau kalau sajak mati tu macam mana. Sajak dia ada anak, biar anak saja yang uruskan. Kita ni keluarga saja uruskan. Kadang sajak setiap malam sajak akan cakap dengan anak sajak. Walaupun dia baru 3 tahun tapi dia pandai bercakap. Kata, abang, adik, nanti kalau Umi meninggal, abang adik uruskan jenazah Umi Baik Umi, baik. Diorang ni tak tahu apa-apa. Tapi sajak rasa cukuplah sangat penyampaian macam tu. So tak payahlah nak kecam-kecam. Sedih kadang. Dah ada cakap lagi. Okey. So, apa namanya? Kadang-kadang diorang tak tahu. Walaupun saja macam ni. Walaupun diri saja macam ni. Orang kata apa tu? Saja ni diorang tak nampak. Saja tak naklah cerita. Setiap masjid saja ada sedekat tempat jenazah mandi. Walaupun saja tak tahu ajal mati saja bila, tapi saja dah sedekah kat surau masjid untuk tempat jenazah mandi. Tapi bila netizen cakap macam ni, sedih hati saja. Saja kata, Cakap apa? tak payahlah risau kalau pasal saya mati macam mana, kubur saya macam mana. Sebab ini antara saya dengan Tuhan. Biarlah anak saya uruskan. Walaupun anak saya tu baru lagi 3 tahun. Saya tak tahu, ada yang kata mati ni tak tahu muka bila apa semua. Tapi saya rasa benda-benda ni, kadang manusia ni dia orang sibuk nak buat kerja Tuhan. Sedangkan kita punya amalan ke apa ke diorang pun tak tahu. Dan kalau bila sajak tunjuk amalan sajak, diorang kata sajak riak. Tapi bila sajak tak tunjuk, diorang kata sajak tak buat. Sedangkan sajak bila solat pun diorang nak tahu sajak bukan apa. Saya solat kerana Allah. Saya solat bukan kerana manusia. Soal pakaian saya ke berdepan ke, Allah sebut. Saya ada kenal satu ustaz. Saya dah lama tak jumpa ustaz tu. Saya jumpa dia masa tu kat jalan berkeliling. Dia cakap dengan Sajat, tak kisahlah awak siapa sekalipun. Itu antara awak. Berdepan dengan Allah tak kisahlah. Asalkan awak ikhlas. Pakailah apa pun. Janganlah awak pakai sebermewah, pakai itu ini. Tapi awak sembahyang tak ikhlas. Yang ikhlas adalah daripada sembahyang. Dan sembahyang itulah akan sampai kat sana. Tak kisahlah sembahyang tu awak baca Al-Fatihah pun dah cukup, alhamdulillah dah. Itu yang Sajat nampak. Sajat ada kenal satu ustaz tu, dia duduk keliling. Sajat dah lama tak jumpa dia. Dan time tu yang Sajat jumpa tu, dia yang mengubati Sajat masa Sajat sakit. Alhamdulillah Sajat sembuh daripada ustaz tu. Dan Sajat rasa macam benda tu adalah penyampaian ustaz yang betul-betul ikhlas. Dan itulah yang Sajat rasa macam saya respect. Macam ustaz
Ibi juga. Sajat sangat sangat respect sebab bagi Sajat nak jadi seorang penceramah ke apa ke, bukannya sampai nak mengaibkan, bukannya sampai nak menjatuhkan, bukannya sampai nak membenci antara kita sesama Islam. Patut disayangi. Bila awak buat macam ni, kita orang lagi jauh. Kita orang jauh bukan tadi kita orang tak nak bercampur, bukan kita orang sombong. Tak. Sampai kan Sajat pernah jumpa saya kan, dia pernah cakap dengan saya, dia sampai tertekan sangat. Sampai dia kata apa namanya, tak nak hidup, dia kata. Sampai dia kata dia nak duduk luar negara, dia nak ikut ajaran, dia nak apa, pergi ke luar negara lah, dia kata. So lagi dia hanyut saya rasa. Saya sebut bila orang jumpa saya tanya, saya tak pernah jumpa Sajat. Orang tanya saya selalu kat mana-mana saya ceramah, "Ustaz macam mana Sajat?" Orang sebut Safi, selalu orang sebut kan. Saya cakap apa? Saya cakap dia orang sayangkan Islam tu. Saya jumpa banyak kawan-kawan lain kan. Kalau dia orang nak, dia orang boleh je. Dia orang nak murtad ke, keluar pada Islam. Tapi dalam hati dia orang percaya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad Nabi. Jadi ni maksudnya satu hadiah pada Allah. Betul lah tu. Asas pertama nak jadi baik ni, syabas, tahniah, Sajat kan. Kita jaga solat awal waktu. Betul lah tu. Macam mana diri kita sekarang. Saya pun ada buat program yang ni 21, 23 bulan depan ni. Untuk yang ni, untuk ni lah. Untuk ni khas untuk yang transgender je lah kan. Yang tu tahu tak, bila bawa dia orang, saya cakap dia orang tanya pakaian macam mana Ustaz. Saya kata jangan tukar pakaian, macam mana dia orang seksi ke, saiz apa ke. Terpulang lah apa semua tak payah. Jangan tiba-tiba pula nak kena tukar. Tak, pakai je. Cuma satu je. Tak, saya alhamdulillah setakat ni belum lagi. Belum lagi. Tapi tengok Sajat ni sikit lah. Gurau je. Jadi taklah gurau. Jadi maksudnya asasnya jaga Orang Malaysia ni ustaz pantang ustaz kata dan tu dia. Jadi jaga solat awal waktu. Jadi apa asas dia, jaga solat. Sebab tu bila program tu pun saya bukan nak suruh dia orang nak suruh berubah, nak suruh begini, tak. Saya nak suruh dia orang jaga solat je, jaga solat. Setiap orang ni ada dia punya, orang panggil nafsu dia kan. Yang ada seorang dia cenderung nak jadi begini. Ada orang nafsu dia lain pula, ada orang suka begini pula, pelik pula, ada nafsu lagi teruk, macam-macam. Pelik-pelik nafsu. Jadi nafsu tu kita berusaha perbaiki pelan-pelan, tapi asal dia jaga solat. Sebab tu program tu pun cuma kita nak buat solat 5 waktu, ada qiyamul sikit 3 hari. Macam tu percuma je program tu, memang kita saja share sikit seorang dua. Kita buat 3 hari 2 malam. Mungkin kat PD kot. Ada yang saya ada resort tau dekat Janda Baik. Saya pun nampak juga resort tu cantik sungguh kan. Boleh masuk 300 orang. Nanti tapi maknanya ni taklah 300 orang. Kalau 300 orang datang kan, kita ramai-ramai kat situ pesta. Kan pesta-pesta semua kan. Ustaz-ustaz tak nampak dah janggut. Hilang janggut ustaz. Saya bolehlah sponsor tempat. Sebab dia dah cari tempat, tak tahu macam mana, kita check balik rasa macam mungkin second belum lagi. Tapi saya ni ramai juga orang yang bertanya sebagai seorang sahabat bisnes, tanya pasal Sajat. Ini saya nak open sendirilah supaya jangan ditanya lagi. Macam mana pernah tak Sajat tu lelaki ke perempuan, Sajat tu kubur kat mana sekian. Bagi saya benda tu jangan ditanya kepada saya. Cuba anda ada kawan. Wajar tak sebagai seorang kawan menanya? Bagi saya benda tu sensitif. Jadi jangan ditanya kepada saya, dan saya rasa soalan itu tak perlu ditanya kepada saya saja. Betul tak faham? Itu adalah awak dengan diri awak. Bagi saya benda tu as a kawan, kami antara ni tak lebih daripada rakan bisnes, jiran dan juga kawan. Mungkin orang tengok kami terlalu rapat. Dan mungkin karakter kami gila-gila, itu sahaja. Tapi kita selalu kita selalu buat benda baik sama-sama. Kalau korang nak tahu, saya nak share kat sini. Kita nak share kepada anda Sajat ni pernah tersentuh hati dengan Ustaz Ibit Liu cerita, Sajat cerita. Masya Allah, terima kasih. saya Semua. tak pernah tengok live sebanyak ni ya, 22,000 semua hidup saya. Ni macam Saya tak pernah. macam sebelum pilihan raya punya live ni. Ya. Tak adalah. Jadi baik-baik tuan-puan sekalian share. Tengok sebab macam ni, sebab suasana macam ni, semua pun dapat dengar ilmu yang baik-baik. Yang tak baik kita buang lah. Semua ada kelemahan kan. Kalau kita ni kita buang. Jadi macam-macam hilang janggut dia orang kata. Kopiah entah ke mana. Dia orang dengar juga saya cakap. Tadi saya kata. Jadi niat asas dia tuan-puan, jaga solat. Jadi khusus tu kita akan buat perterusan supaya dapat diperbaiki. Ramai kan jumpa dia orang nak belajar mengaji. Semua orang teringin nak belajar mengaji, yang kawan-kawan yang lain kan, sahabat yang lain, dia orang seronok. Bila tu ramai mesej saya daripada mana-mana. Daripada Singapura pun ramai juga mesej, "Ustaz, macam mana kami nak semayang?" Dia orang rindu semua sekali. Sebab betul lah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah tu hati menjadi tenteram, tenang. Sebab tu dalam hidup ni tuan-puan sekalian, kita kena perlahan-perlahan doa, nangis. Dekat ustaz saya kata ikhlas kita menegur. Sebenarnya dakwah ni dia mula dalam Quran. Nuh buat dakwah. Nabi Nuh dia kata laila wan nahar. Dia mula dengan malam. Bukan siang dulu. Maksudnya sebelum kita jumpa, malam tu kita dah sebut nama dia dalam doa kita.
keikhlasan kita menyayangi seseorang, kita doakan dia. Sekali-sekali saya balik pada Johor Bahru, sampai kat KL, saya nak dengar kuliah subuh, tiba masjid tu penuh, sampai kat Sri saya pergi kat tidur depan sekali. Segi depan sekali saya dengar ada orang kat depan saf tu nangis-nangis doa. Saya pun kata kuat betul pak cik menangis. Apalah dosa dia tengah malam menangis kan. Sekali dia doakan siapa? Dia sebut nama saya. Ya Allah, beri hidayah pada Abid Liu, beri hidayah pada Liu Yun Pao, bapak saya, Linda Liu. Dia sebut seorang nama adik-beradik saya. Saya nangis. Siapa pula doakan aku tengah malam ni? Sekali Allah takdirkan saya tengok dia, di antara 3 orang cikgu yang mula-mula dakwah saya 22 tahun yang lalu. Baru saya faham, oh ini Islam. Walaupun kita dah lama tak jumpa, kita sebut nama dia dalam doa kita. Sekarang kita dakwah yang begini dah kurang. Kita kurang doakan dia. Jadi hati kita jadi keras, jadi kasar. Dakwah sebenarnya asal dia dakwah hati ke hati. Instagram, Facebook ni dipanggil alat tambahan. Macam air utama air masak. Air kopi, Nescafe ni semua tak salah. Tapi sikit-sikit. Dia sama juga dakwah ni. Dakwah sebenar yang Nabi buat. Dia kata, akdam laisa kalam. Kaki ni kena jalan. Bukan cuma cakap-cakap, berbual. Kaki ni jalan maksudnya kena bertemu hati ke hati. Tu Kan tu orang kata macam ni, kalau dakwah melalui Instagram ni bagus, kenapa zaman Nabi dulu tak ada benda-benda lagi mudah? Jadi sebenarnya asas dakwah tu hati ke hati. Jadi Instagram, Facebook ni dia tambah-tambahan. Boleh guna tapi sebarkan kebaikan secara tenang, cakap yang baik-baik. Kalau yang orang kata tenang-tenang, jangan keras-keras, kasar-kasar, sikit-sikit yang positif. Bila orang baca tu, lepas kita post je, yang komen tu banyak positif. Maknanya benda tu positif lah. Tapi kalau kita post, saya sendiri pernah tersalah post. Saya tengah marah, contoh adalah naik kapal terbang ke apa, saya marah. Tiba-tiba saya kena pergi depan, dia kata apa kat kredit fraud ke apa lah tu kapal terbang. Saya pun tulis, saya marah. Banyak negatif. Tapi alhamdulillah duit tiket saya dapat balik lah. Tapi tak patut buat contoh-contoh. Saya tahu, saya tulis tu, saya senang geram pasal tiket tu. Jadi maksudnya kita yang negatif-negatif kita kurangkan. Jadi kalau lepas kita post banyak negatif. Jadi sebenarnya tu salah. Okey, Begitu.